Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini kita sambung semula fasa pertama sirah Nabi, iaitu berkenaan dengan nama-nama dan nasab baginda yang mulia. Sebelum kita sambung lebih lanjut lah, ada sikit lagi kita sebut sedikit ringkasan yang lepas. Yang pertama sekali, antara nama Nabi yang paling masyhurnya ialah Muhammad dengan Ahmad. Ini disebut dalam Quran 4 kali Muhammad, dia sekali sebut Ahmad. Begitu juga pengertian Muhammad, Ahmad. Ahmad orang yang banyak memuji, bahkan Nabi lah paling banyak memuji Allah Taala, sama ada di dunia atau di akhirat. Muhammad pula orang yang banyak dipuji oleh penduduk langit, malaikat, penduduk bumi dah. Dan setiap masa dia dipuji. Di sana ada nama Nabi yang lain disebut Imam Bukhari dah, bab nama-nama Nabi ni antaranya ialah Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib dah, dalam hadis sahih disebut tentang nama Nabi. Nabi juga nama Nabi juga ialah sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, nama yang paling disukai oleh Allah iaitu Abdullah dengan Abdul Rahman. Jadi Abdullah ni pun panggilan untuk Nabi lah. Dalam Quran pun ada surah Jin, wa innahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Tu Abdullah tu maksud Nabi Muhammad lah. Tu berkenaan dengan nama dah. Yang keduanya kunyah. Kunyah ni maksudnya gelaran dah. Kunyah ni maksudnya panggilan dah. Laqab nabinya, laqab Nabi dah, laqab Nabi, laqab tu gelarannya, kunyah tu panggilan dah. Iaitu panggilan dimulai dengan ummu ataupun abu ataupun ibnu dah. Jadi Nabi dipanggil dengan Abul Qasim, sebab anak sulung Nabi Qasim dah, yang mana telah meninggal sama ada selepas Nabi terbangkit dari Rasul ataupun sebelum dah. Dan Nabi juga dipanggil oleh Jibril sebagai Abu Ibrahim, sebab anak Nabi ada nama Ibrahim, okay? Lahir daripada Maryah Kiptiyah. Dan Nabi juga dipanggil dengan Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Abdul Muttalib dah. Ini sebuah retuk dia lah, Abdul Muttalib dah. Sebab Muttalib ni orang yang masyhur, panjang umur, dan memang dia terkenal dah. Dan nama Nabi pun disebut lah, seorang rasul yang lahir dari kalangan anak cucu Abdul Muttalib dah. Akan bawa pada ajaran baru. Itu berkenaan dengan lah. Kemudian berkenaan dengan larangan Nabi. Nabi kata, bubuhlah nama aku, jangan guna gelar aku dah. Itu ada khilaf ulama lah. Adakah larangan ini masih terpakai ataupun telah dimasukkan ataupun kekal sampai bila-bila dah. Yang ketiganya berkenaan dengan kemuliaan nasab Nabi lah. Jadi Nabi ni mulia kerana sebenarnya tok Nabi Ibrahim alaihissalam dah. Hari ni insya-Allah kita sebutlah macam mana doa Nabi Ibrahim ni, doa Nabi Ibrahim sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW dah. Dan Nabi Ismail ayah dia juga dah. Tok Nabi Ismail dah, Ismail bin Ibrahim. Bila Ismail Ibrahim lah lahirnya pada orang Arab dah, Quraisy semua sekali, sehingga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akhir sekali sebut baru ni ialah berkenaan dengan ibu Nabi lah. Ibu Nabi iaitu Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah dah. Jadi di akhir kitab ni disebut berkenaan dengan adakah ibu bapa Nabi ni selamat daripada azab ataupun sebaliknya lah. Jadi dia menyebut pendapat jumhur yang mengatakan
selamatnya mereka berdua, kerana mereka ni tergolong di kalangan ahli fitrah, maksudnya orang yang lahir ataupun hidup di zaman tidak ada Nabi dah. Ataupun kerana mereka ni mengikut agama Hanifiyah. Hanifiyah ni sakibaki agama Nabi Ibrahim alaihissalam dah. Jadi hak keadaan sebenarnya wallahu a'lam lah. Sebab Nabi pernah dilarang, asalnya Nabi dilarang daripada ziarah kubur dah, kerana Nabi dibenarkan untuk ziarah kubur ibu dia dah. Jadi sambungnya malam ni nya, sambungnya pagi ni insya-Allah. An-nabiyyu barakatu da'wati Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Nabi merupakan berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini sejarah dah. Setengah-setengah buku sirah disebut ni. Sebut sejarah macam mana. Contohnya kitab Mukhtasaratul Rasul disebutlah. Sebenarnya hadis juga tu dah. Pada hadis juga disebutlah macam mana waktu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk letak anak dia, tinggal anak dia Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim pergi ziarah anak dia Nabi Ismail. Dia akhir sekali bila anak dia besar, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membina Kaabah. Jadi ketika bina Kaabah ni, apa dia dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam dah. Nabi Ismail tolong halau batu ni, kemudian Nabi Ibrahim ambil dah. Di tempat berdiri Nabi Ibrahim dan mungkin maqam dah. Jadi waktu mereka membina, kedua-dua Nabi yang mulia ini membina Kaabah dan mengangkat binaan, asas binaan ni, maka selesai membina Kaabah mereka pun doa lah. Doa dah. Jadi sininya kepada dia, yang pertama sekalinya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membina masjid dah, membina Kaabah dengan perintah Allah, yang merupakan markas tauhid lah. Yang keduanya, kita disuruh berdoa walaupun selepas melakukan kebaikan. Kita buat benda baik dah, bina siap dah bina masjidnya, waktu itulah kita digalak kita berdoa lah. Mungkin doa kita dimakbulkan oleh Allah lah. Harap-harap lah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ni ayat surah Al-Baqarah ayat 127 lah sehingga 129. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika mana Ibrahim dan Ismail mengangkat asas binaan Kaabah ni, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Nabi sendiri pun ajar kita, Nabi sendiri baca, Nabi sendiri berucapkan doa pada Rabbana taqabbal minna ni bila ketika selepas mengerjakan ibadah kurban ni. Jadi kita minta Tuhan terima ibadat kita selepas kita melakukannya dah. Rabbana waj'alna muslimaini. Yang kedua doa mereka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk, orang yang patuh pada Engkau, juga zuriat-zuriat kami, umat yang patuh, umat yang mentauhidkan pada Engkau Jadi yang keduanya doa dia, pertama Tuhan terima ibadat, yang kedua jadikan mereka ni orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami cara kami beribadat. Manasik sini maknanya ibadat haji lah, ibadat haji dah. Sebab itulah ibadat haji ni di Mekah sahaja dah, di Kaabah sahaja dah. Di Mekah lah, dia mesti buat di Mekah dah. Tawaf tu ibadah utama, tawaf, sa'i dah. Waktu ba'alaina, dan terimakanlah ibadah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, Engkau sahaja Tuhan yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ni doa untuk mereka diri dan doa untuk zuriat mereka dah. Rabbana wa ba'ats fihim. Ni doa untuk Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail dan penduduk Mekah. Rabbana wa ba'ats fihim, ya wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka. Di kalangan mereka ni maksudnya penduduk di Mekah lah. Rasulan, seorang rasul, seorang pesuruh, messenger lah.
Messenger. I am messenger. Ada ni menteri sebut ni. Tak, ke menteri DG sebut tak. I am messenger. Kejut kan lah, I am messenger. Saya hanya menyampaikan mesej, bukan Nabi tak. Kalau dengar pun Nabi, syirik tu. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Rasulan sini maksudnya bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul, utusan dah. Yatlu alaihim ayatika, tugas dia nya membaca kepada mereka ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar mereka kitab. Wal hikmah, dan kebijaksanaan. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Jadi wa ba'ath fihim rasulan ni Nabi Ismail, Nabi Ibrahim doa Tuhan hantar, Tuhan utuskan seorang rasul di kalangan penduduk Mekah. Siapa dia? Nabi lah. Jadi wa ba'ath fihim ni ialah Sayyidina Muhammad SAW dengan ijma' seluruh mufassirin dah. Kerana Nabi Ibrahim AS dia doa untuk zuriat dia di Mekah, dan tidak dibangkitkan daripada zuriat Nabi Ibrahim di Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu dah maksudnya Nabi ini berkata, ana barakatu abi dakwatu abi Ibrahim. Aku ni berkat doa ayah aku Nabi Ibrahim dah. Jadi doa yang mustajab ini berbetulan dengan takdir Allah yang lepas, iaitu menentukan Nabi Muhammad sebagai rasul di kalangan ummiyin. Ummiyin dah. Ummiyin maksudnya orang yang buta huruf. Daripada semua ajamiyin, semua orang yang bukan Arab, manusia jin semua sekali sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Irbad bin Sariyah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, aku ni di sisi Allah penutup sekalian Nabi-Nabi. Waktu Nabi ni dilantik, dia ditentukan sebagai penutup sekalian Nabi-Nabi ni waktu Nabi Adam masih tanah lagi, tak jadi orang lagi. Tu tak ada. Wa inna Adam la munjadilun fi tinatihi. Nabi Adam masih ada bentuk tanah lagi. Wa sa'unabbiukum, aku akan cerita kepada kamu tentang kau itu. Aku doa nak bapaku Ibrahim, berita gembira disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa dah mimpi ibuku yang dia telah lihat dalam mimpinya, dan begitulah juga mimpi ibu Nabi-Nabi yang lain. Mereka nampak cahaya dah waktu mereka melahirkan anak-anak mereka di kalangan Nabi-Nabi dah. Jadi tu antara hadis lah. Antara hadis berkenaan dengan Nabi merupakan berkat doa Nabi Ibrahim. Ada satu lagi hadis yang sama juga dah. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, bagaimana kepermulaan urusan kamu dah? Maka jawabnya baginda, doa bapaku Ibrahim, berita gembira Nabi Isa, dan ibuku telah melihat keluar daripadanya cahaya yang menerangi istana di Syam. Maksud hadis ni ialah orang yang mula-mula memasyhurkan nama Nabi ni apa dia? Nabi Ibrahim. Sebab dia doa So kemudian perkara ni dimasyhurkan daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke zuriat dia tu sehinggalah khotbah akhir sekali Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Ketika mana Nabi Isa bangun berkhutbah di kalangan Bani Israel, maka disebutlah, inni Rasulullah ilaikum, aku pesuruh Allah di kalangan untuk kamu membenarkan ajaran yang ada sebelum aku, Taurat. Dan aku juga menyampaikan berita gembira dengan seorang rasul yang datang selepas aku, nama dia Ahmad. Ini hak ni. Jadi bermula Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad ni, Nabi Isa ni, maka Nabi Muhammad disebut-sebut nama dia dah. Jadi dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina ialah bangsa Arab. Kerana waktu Nabi dibangkitkan di tengah-tengah mereka, kebanyakan orang Arab tak erti baca, tak erti menulis dah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini selaginya nak ingat sama tafsir ni ialah ni tugaslah orang dah alim ulama lah yang mewarisi ajaran Nabi ni tugas mereka dah.
yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah, yu'allimuhumul kitab, mengajar kitab ni Quran, hikmah ni hadis dah, wa yuzakkihi, menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka, akidah mereka, akhlak mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sungguhnya mereka itu sebelum kedatangan Nabi dalam keadaan sesat yang nyata dah. Jadi memang bangsa Arab ni bangsa yang butuh huruf dah. Nabi sebut inna ummatun ummiyah, kami merupakan umat yang butuh huruf dah. La naktub wa nasib, kami tak erti baca, tak erti mengira dah. Asyahru hakaza wa hakaza wa hakaza. Nabi kata bulan ni bergiat-giat, mana 30 hari atau 9 hari. Okey, itu tajuk yang pertama bagi ni, iaitu doa Nabi, berkat doa Nabi Ibrahim. Yang kedua, hubungan Nabi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah hubungan Nabi dah? Pertama sekali, hubungan yang besar, yang kuat ada Nabi dengan Nabi Ibrahim ialah tak inilah, Nabi Ibrahim doa, Tuhan makbul doa Nabi. Tuhan makbul doa dia, lahir Nabi dah. Waktu dia dan Nabi Ismail mengangkat binaan Kaabah dah. Yang keduanya, dalam surah Ali Imran Allah berfirman, inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadzal nabiy. Sesungguhnya manusia yang paling hampir, paling utama dengan Nabi Ibrahim ialah orang yang mengikutnya. Dan Nabi ni lah, dia orang yang beriman. Dan Nabi dan sahabat lah orang yang paling hampir dengan Nabi Ibrahim AS dah. Sebab apa Tuhan sebut gini ni? Sebab Yahudi mendakwa makana Ibrahim Yahudian, Nabi Ibrahim Yahudi. Kristian mendakwa Nabi Ibrahim Kristian. Tuhan kata makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Kristian dah, tetapi orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah muliakan Nabi Ibrahim, dan Tuhan tambah lagi kelebihan dia ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita ikut Nabi Ibrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, hendaklah kamu mengikut agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus, hanif. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak musyrik. Jadi ayat ni sebenarnya Tuhan nak menafikan, Tuhan nak sindir lah. Orang Mekah mereka mendakwa ikut Nabi Ibrahim, sedangkan mereka semua berhala. Mereka menghalalkan apa yang Tuhan halalkan, mereka mengharamkan apa yang Tuhan halalkan. Maka Tuhan kata wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak syirik, tidak musyrik dah. Kemudian Allah Ta'ala jadikan rahmatnya, keberkatannya berturut-turut dah. Tak putus-putus tak zaman Nabi Ibrahim sehingga Nabi kita Muhammad SAW dah. Okay, ada doa waktu kemudian malaikat mari nak menghancurkan perkampungan kaum Nabi Lut dah. Jadi malaikat ni pun singgah ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun hidayah anak lembu dah bakar bi'ijlin hanif. Jadi bila hidayah malaikat akhir, jadi Nabi Ibrahim dengan isteri takut lah, sebab dia ni hari ni tak makan-makan dia. Biasanya kalau zaman dia kat tak makan kat, orang nak bunuh dia lah. Jadi malaikat buat lah, sebenarnya dia malaikat lah, bukan manusia dah lah. Jadi waktu itulah dia sampai ke berita tentang kelahiran anak Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat pun sebut rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahl bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah ada keberkatannya, pujian Allah ada keberkatannya kepada kamu ahl bait ahl bait maksudnya keluarga kamu. Jadi keberkatan dan rahmat ni berterusan ke atas keluarga Nabi Ibrahim sehingga lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud keberkatan sini maksudnya lahir keluarga Nabi Ibrahim ni nabi-nabi dah. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dah, Nabi Ismail, Nabi Yusuf.
Nabi apa dia? Semua Nabi-Nabi lahir pada keluarga Nabi Ibrahim belaka. Okey, tu hubungnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita ni bila kita baca tasyahud, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana kamu memberi rahmat dan selawat kepada Nabi Ibrahim, dia keluarga Nabi Ibrahim, selawat Ibrahimiyah dipanggil dia. Ibadah haji, ibadah korban, susun Nabi Ibrahim belakang tu, khitan. Yang ketiganya, doa Nabi Ibrahim, hubungi Nabi dengan Nabi Ibrahim. Yang ketiganya ialah Nabi Muhammad merupakan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Pernah Nabi Isa alaihissalam berdiri di tengah-tengah pemimpin Bani Israel, menyampaikan berita tentang kelahiran Nabi, kedatangan Nabi dah. Dari surah Saf dah, ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Ismuhu Ahmad disebut dah baru ni kan. Himada ni, nama Himada ni memang terdapat dalam Taurat, dalam Injil. Dia penterjemuh daripada bahasa Ibrani, bahasa asal tu mereka tak terjemuh pada bahasa Inggeris ke, terjemuh jadi sebut Himada juga. Himada Nabi Muhammad lah. Walaupun mereka ubah Taurat Injil, tapi perkataan tak nak ubah dah. Jadi nama Nabi Muhammad ni sebut dah dalam Taurat Injil. Dalam mana ni? Alladzina yattabi'una ni. Alladzina yattabi'una ni, ni baru sebut lah. Alladzina yattabi'una lah. Ni doa Nabi Musa ni benar. Bila ada sini ke? Bila belakang ni ada juga. Tersebut pada ayat dia. Jadi walaupun mereka mengubah Taurat dan Injil, tetapi perkataan ni mereka nak ubah dah. Ni diakui sendiri oleh padri lah, pendeta dah. Nama apa pendeta ni? Dia yang menterjemahkan, orang yang satu-satunya orang yang menterjemahkan perkataan ni daripada bahasa asal dia kepada bahasa orang putih, pada bahasa Latin sekali lah. Jadi perkataan Himada dah, Himada. Di bahasa Islam ni nama dia Abdul Ahad Daud dah. Ketika aku menterjemahkan perenggan ini, dah satu-satunya nuskah ada salina Injil ni, dia terjemah ni lah. Dah tidak ada perkataan lain yang boleh diterjemah kecuali Muhammad juga lah. Jadi akhirnya masuk Islam dia dah, masuk Islam dia. Okey. Jadi sebenarnya dalam Taurat Injil ni ada nama Nabi, sudah ada nama Nabi dah. Cuma mereka sahaja cuba nak menafikan, cuba nak memuji-mujikan apa dia nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya, yang keempatnya ialah misakun Nabi, janji seluruh Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi. Maksudnya dalam Quran ni Allah ceritakan bahawa setiap orang Nabi ni Tuhan ambil perjanjian dengan mereka supaya beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maksud kalau wahai Musa, wahai Isa, wahai Ibrahim, wahai mana-mana Nabi, wahai mana-mana Nabi, kalau Nabi Muhammad ni muncul sama kamu nak beriman dengan dia. Dah.
mu kena beriman, mu kena tinggal ajaran kamu, kena beriman Nabi Muhammad. Ada tafsir dia kata, kalaulah seorang Nabi baru mari, mu kena tinggal ajaran kamu, kena ikut dia. Betul juga. Jadi semua Nabi-Nabi kena ikut ajaran Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad ada lah. Pada ayatnya ialah semua pengikut Nabi-Nabi ni kena tinggal semua ajaran mereka kerana Nabi Muhammad muncul. Tu maksud dia. Iaitu perjanjian yang diambil oleh Allah kepada semua Nabi-Nabi, bahawasanya jika mereka sempat dengan zaman kebangkitan Nabi Muhammad, mereka kena beriman dengannya dan membenarkan risalahnya, dan mereka juga menjadi pengikut dan umatnya dah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 1, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ketika mana Allah mengambil perjanjian dengan seluruh nabi-nabi, apa yang aku berikan kepada kamu, kitab dan hikmah, kemudian kamu didatangi oleh seorang rasul yang membenarkan ajaran bersama-sama kamu, maka kamu kena beriman dengannya, kena tolong dia dah. Maka Allah tanya, adakah kamu mengakui, kamu terima syarat ni? Kamu mengambil beban ini? Mereka berkata, ya. Semua Nabi-Nabi ni akui belakang, ya, aku belakang dah. Maksudnya Nabi aku tolong aku ni untuk pihak diri mereka sendiri, dia untuk pihak umat dia. Mana kalau umat aku ni dia dengan Nabi Muhammad ni, maka umat akan ketinggal ke ajaran Taurat ni, ajaran Injil ni, ajaran lain ni ketinggal, akan pakai Islam juga. Qala fashhadu wa ana ma'akum syahidin. Saksikanlah kamu semua, aku juga termasuk di kalangan orang yang menyaksikan perkara ini dah. Jadi Nabi-Nabi sanggup terima syarat ini dah. Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, Allah tak bangkitkan seorang Nabi kecuali Allah mengambil perjanjian ini. Jika sekiranya Allah bangkitkan Muhammad sedangkan Nabi itu masih hidup, maka mereka mesti beriman dengan Nabi Muhammad dan menolongnya dah. Dan Nabi-Nabi juga disuruh supaya mengambil perjanjian ini kata umatnya dah. Kerana jika Muhammad dibangkitkan di kalangan mereka masih hidup, maka mereka mesti beriman dengannya. Maknanya orang Yahudi, orang Kristian pun kena janji dah. Telah berjanji bahawa saya akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu janji mereka dah. Hasan Basri kata, dia kata dah Allah mengambil perjanjian dengan Nabi-Nabi, membenarkan sebahagian mereka ke sebahagian lain. Ini tak bercanggah ni. Atas hal ini tafsir Ibnu Abbas dengan Ali. Ini tafsir Hasan Basri kata dah tak percaya apa dah. Sama ada Nabi itu Nabi Muhammad atau Nabi lain pun kena beriman dengan Nabi baru hari ni. Betul dah. Imam Ahmad berkata, datang Umar ni cerita. Umar mari Umar kata, wahai Rasulullah, aku telah menyuruh saudara aku seorang Yahudi Bani Quraisyah. Saudara ni maksudnya saudara ni lah, perjanjian lah, buat perjanjian. Jadi saudara aku ni telah tulis himpunan Taurat supaya aku bentai pada engkau. Aku nak tunjuk pada engkau Rasulullah, ni Taurat ni gini-gini dah. Maka bila Rasulullah dengar Umar sebut tentang Taurat, berubah muka Nabi. Allah bin Sabit kata, aku ayat pada Umar, mu tengok muka Nabi. Nabi marah tu. Umar pun tengok muka Nabi. Allah. Maka Umar pun raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul. Mana Umar jawab lah. Maka fasurriya, Nabi pun gila lah. Rasa marah Nabi berkata lah. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang mana nyawa aku berada di tangannya, lau asbaha fikum Musa, kalau Nabi Musa masih hidup di kalangan kamu, thumma taba'tumuhu, kamu dia mu tinggal aku, mu ikut Nabi Musa, mu ikut Taurat, mu ikut Nabi Musa, tu tinggal aku dah. Wa taraktumuni, dan mu tinggal aku, la dhalaltu, kamu kesak. Kalau Nabi Musa ada, aku pun ada juga, tiba-tiba mu tinggal dari aku, mu ikut Nabi Musa, mu sesak jadi dah. Oh, sesak Nabi Musa kan? Sesak dia. Innakum hadzil umami, kamu bahagian aku pada umat, dan aku bahagian kamu daripada Nabi dah. Mana wajib kena ikut aku, tak boleh ikut Nabi Musa. Nabi Musa pun wajib ikut aku juga.
nak ayatnya nabi-nabi lain kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh Nabi Musa meneruskan ajaran dia dah. Sebab itulah tadi kita sebut ada kita sebut cahaya yang dilihat oleh ibu Nabi Muhammad sehingga ke Syam. Apa Syam? Pertama sekali nak ayatnya Islam ni di akhir zaman ni, apa dia punya benteng dia di Syam. Dah Syria, Palestin, makil dia. Tempat selamatnya di Syam lah. Tentera Islam pun Panji Hitam tu di sana juga. Nabi Isa Imam Mahdi pun tu di sana juga. Nabi Isa pun tu akan turun di Dimash, di Syam juga dah. Jadi Nabi Isa turun, bukan Nabi Isa turun bawa Injil, tak. Nabi Isa turun akan bawa ajaran Quran, ajaran sunnah dah. Okey, yang seterusnya, yang terakhirnya Mitsaqut Tur dah. Perjanjian di Tur Sina. Tur Sina ni perjanjian antara Nabi Musa dan umat dia dengan Allah Ta'ala lah. Jadi waktu Nabi Musa bermunajat di Tur Sina, Bani Israel semua lembu dan Musa marah, balik marah lah, lepas Taurat semua sekali. Jadi Allah Ta'ala perintah ke Nabi Musa bawa 70 orang di kalangan mereka hak paling beriman, paling baik sekali di kalangan Bani Israel. Tujuannya untuk bertaubat dan menjadi saksi lah tentang kebenaran Nabi Musa bercakap dengan Tuhan. Jadi waktu Nabi Musa bawa 70 orang ni, hak judah 70 orang ni, hak judah sekali 70 orang. Nabi Musa pilih mereka dia untuk mendengar Tuhan bercakap dah. Jadi mereka tu beriman juga, nak tengok Tuhan juga. Jadi Tuhan jadikan gempa, menyebabkan mati habis. Nabi Musa seorang hidup. Nabi Musa pun minta maaf lah dengan Tuhan, gini. Tak ampun, taubat semua sekali dah. Jadi Nabi Musa minta Tuhan hidupkan semula mereka, rahmati semula mereka dah. Itu kata rahmat aku akan beri kepada orang yang ikut Nabi ni. Maksudnya Bani Israel dia tak harapan untuk dapat rahmat. Rahmat ni Nuh, Nabi Muhammad Nuh baru dapat rahmat pula. Orang yang ikut Nabi dah. Waqtara Musa ni cerita dah. Waqtara Musa dan Nabi Musa telah memilih dari kalangan kaumnya 70 orang lelaki. Limiqatina untuk bertemu, untuk berjumpa dengan kami dah. Falamma akhadathum rajfah, bila mereka ditimpa oleh gempa, qala Nabi Musa berkata, mati belaka Rabbi law syi'ta ahlaktahum, wahai Tuhanku, kalau nak kamu telah binasakan mereka sebelum ni lagi. Aku begitu juga. Atuhlikuna, adakah kamu nak binasakan kami dengan sebab perbuatan orang yang bodoh dengan kami Jadi dengan dia Tuhan kecek, nak dengar tengok Tuhan pula tu Tuhan jadikan gempa bumi in hiya, tidak adalah perkara ini kecuali ujian engkau. Kamu sesatkan dengannya orang yang kamu kehendaki, dan kamu beri petunjuk pada orang yang kamu kehendaki. Engkau lah pelindung kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, sesungguhnya engkau sebaik-baik pengampun. Jadi Nabi Musa pertama minta maaf, yang keduanya Nabi Musa minta beri rahmat dan kebaikan. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanah, tuliskanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami bertaubat kepada engkau wahai Allah. Allah jawab azabi usibu bihi man asya. Rahmat azabku aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Rahmatku meliputi semua perkara Aku akan tetapkan rahmat untuk orang yang bertakwa, dia membayar zakat, dia beriman dengan ayat-ayat kami iaitu ni apa langkah jauh ni, allazina yattabi'una ar-rasula. Ketika di Tur Sina lah Tuhan sebut dah, iaitu orang yang Tuhan akan bagi rahmat ni ialah orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, dan orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, iaitu mereka yang mengikut Rasul dan Nabi yang ummi, yang mereka dapati ia tertulis dalam isi mereka dalam Taurat dan Injil. Ini sifat Nabi ni Tuhan sebut
Namun Nabi ada dah Taurat dan Injil. Rahmat ni untuk orang Yahudi, untuk Kristian hanyalah mereka kedapat dengan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad yang Tuhan sebut nama dia dalam Taurat dan Injil. Kemudian Tuhan sebut sifat Nabi, ya'muruhum bil ma'ruf, menyuruh mereka dengan perkara ma'ruf, menegah mereka perkara mungkar, menghalalkan perkara yang baik untuk mereka, mengharamkan perkara yang keji, dan membuang daripada mereka bebanan berat dan belenggu-belenggu jadi Tuhan sebut dah nama Nabi ketika mana Allah mengambil perjanjian di Tur Sina dengan Nabi Musa dengan pengikut-pengikutnya. Ada dah. Falladzina amanu bihi, maka orang yang beriman dengannya dan menyokongnya, menolongnya dan mengikut cahaya yang dibawa, mereka lah orang yang berjaya. Ini berita gembira lah dah tentang Nabi dan sahabat-sahabat disebut Taurat dan Injil. Jadi bawah ni disebut huraya. Selepas pada Bani Israel menyembah anak lembu, Allah perintahkan Nabi Musa AS bawa datang mereka ke tempat munajat di Tur Sina, di bukit Tur Sina bersama 70 orang. Kalau belajar kita di Mesir memang mereka pergi jauh 3 hari 3 malam sampai sana, naik kereta api lagi, naik bas lagi, naik van lagi, nukahan panjang pula dah, sungguh lalu dah tak senang nak gapo tapi dia pergi nak tengok lah tempat tu sinar, dia sepadan dengan Israel. Jadi tujuannya ialah untuk mereka meminta maaf kerana menyembah anak lembu. Bila mereka sampai di sana, Nabi Musa berkatalah mereka berkata Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta Allah jahrah, kami tak beriman, tak percaya Tuhan kecuali kamu tengok Tuhan cokok-cokok tu depan. Tak usah dengar suara saja, dengar Tuhan dah. Fa akhadhukum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, maka kamu ditimpa oleh suara yang kuat sehinggalah kamu lihatnya pensel aku lah. Thumma ba'athnakum, kami bangkitkan kamu semula selepas kamu mati dan Nabi Musa berdiri seorang diri dia antara jasad-jasad hak rebuh lah semua bergelimpangan ni, dia doa dengan Tuhan Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya, wahai Tuhan kalau kamu nak kamu boleh binasakan mereka dan aku sebelum ni lagi maknanya sebelum ni dalam ombok tu laut kan, laut merah kan, mati dah tak nak kira ataupun dibunuh oleh Fir'aun, kamu boleh mati kami tapi kamu rahmati juga kami wahai Allah, kamu selamatkan kami daripada kezaliman Fir'aun, daripada laut sebagaimana kamu telah rahmati kami ketika masa yang lepas, maka rahmatilah kami juga sekarang mana hidupkan semula jadi Nabi Musa sebut rahmat lepas dah supaya sekarang dapat rahmat juga atuhlikuna, adakah kamu nak binasakan kami dengan perbuatan orang yang bodoh. Jadi maksudnya orang yang bodoh ni kerana kedegilan mereka, buruknya biadab mereka mereka menyembah anak lembu jadi itu doa Nabi Musa lah alaihi salam Jadi apa yang Tuhan sebut alladzina yattabi'una rasulan nabiyil ummiyah, jauh tu Tuhan sebut tu. Orang hadapan rahmat ni lah orang ikut Nabi dah. Ni disebut sini dah. Tuhan sebut sini, boleh tafsir dia sebut sini dah. Kamu dia begitulah ayat ni lompak dah, dilompak merentasi masa yang lama, melebihi 2000 tahun. Zaman Tur Sina dengan lahir Muhammad 2000 tahun saja beza dia. 2000 tahun beza dia. Melangkaui umat-umat yang banyak. Tamadun-tamadunnya berbila-bila dah. Nak ayatnya nak mencapai betul-betul rahmat Tuhan ni payah.
Nuh zaman Nabi Muhammad tunggu. Kalau nak kira kat mustahil lah tahu bila tak 2000 tahun. Seolah-olah semua umat-umat dan bangsa-bangsa yang hidup zaman-zaman yang panjang itu tak ada pun sifat ni dah. Tak ada pun sifat yang melayakkan mereka mendapat rahmat. Orang layak dapat rahmat ni ialah ni orang yang ikut Nabi. Tidak layak mereka nak membina kemajuan di tamadun di hadarah ni, kemajuan iman dan kebenaran dan keselamatan. Iaitulah mereka ni alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummiyah, orang yang mengikut rasul seorang nabi yang buta huruf dah. Tu sebab apa doa apa dia sifat ni Tuhan sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah, walaupun lama beza dia dah. Jadi nama Nabi, sifat Nabi tertulis dalam Taurat dan Injil dah. Maktuban indahum fi Taurat dan Injil. Jadi walaupun Taurat dan Injil telah diubah, telah dipindah, telah ditukar ganti, tapi masih kekal nama Nabi SAW dah. Khususnya berkaitan dengan risalah Islam dan ajaran-ajaran baginda lah. Sebab itulah waktu kemudian ni, waktu sahabat membuka menakluki Mesir dah. Mesir ni sama ada lama Mesir ni tamadun dia sebenarnya Nabi Muhammad lagi. Tamadun dia wujud dia Kristian sana lama, ortodok. Isteri yang lain pakai baju putih je, dia wanita. Jadi waktu sahabat-sahabat menakluki Mesir, apa dia Abdullah bin Amru ni mendapat sebahagian kitab-kitab ahli kitab, kitab Taurat Injil lah, dia membacanya lah. Dan memang Abdullah bin Amru ni masyhur lah, orang yang reti, ada yang memahami ilmu ahli kitab lah dan kitab-kitab mereka. Bila Atha bin Yasar tanya tentang sifat Rasulullah dalam Taurat, maka Allah bin Amru jawab, ya demi Allah lah, sesungguhnya dia telah disifatkan dalam Taurat sebagaimana sebahagian sifat Nabi yang terdapat dalam Quran. Ini terjemuh Taurat lah. Taurat disebut, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan, kami utuskan engkau sebagai saksi, mubasyiran, dan menyampaikan berita gembira, wa nadhira, memberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, pelindung kepada orang yang buta huruf, orang Arab lah. Anta abdi, kamu ni hamba dan pesuruhku, samaituka mutawakkil, aku namakan engkau orang yang bertawakal, orang yang berserah. Laisa bifazzin wala ghaliz, bukan orang yang menggunakan perkataan yang kasar, yang bengis dah. Wala sakhabi fil aswaq, bukan meraung-raung di kedah dah. Wala yadfa'u sayyi'ah, tidak menolak kejahatan. Ini sifat Nabi dalam Taurat sebut dah. Tetapi Nabi ni seorang yang memaafkan, seorang yang suka mengampuni dah. Wala yuqbiduhullah, Allah tak akan ambil Nabi sehinggalah Allah memperbetulkan agama yang bengkok ini, Taurat Injil dah. Beragama Kristian, Yahudi semua sekali ni, bi an yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dah. Dan dibuka dengannya mata-mata yang buta, telinga yang pekak, dan hati-hati tertutup dah. Itu terjemahan dah. Jadi apa disebut Allah bin Amru ni terdapat dalam Sahih Bukhari dah. Dan kita boleh bujuk ada sebut ni dalam Syama'il pun ada sebut sini lah. Jadi itu sifat Nabi itu dapat dalam Taurat dan Injil. Jadi Al-Quranul Karim memberi penegasan tentang hakikat ini dalam beberapa ayat dalam surah dah. Dan Al-Quran juga menyebut bahawa sahabat ni disebut bersama-sama sifat Nabi, sifat mereka dah dalam Taurat Injil. Dalam Taurat Injil pun ada sifat sahabat-sahabat juga dah. Nak kenal Nabi ni kena kenal dengan sahabat juga dah. Sebab itulah ahli sunnah ni mereka betul-betul mempertahankan sahabat. Sebab sahabat ni tanda benarnya Nabi SAW. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah.
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang bersama-sama Nabi itu bengis terhadap orang kafir. Ini sifat sahabat sahabat ni bersikap keras dan bengis terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka ni merendah diri dan penyayang sesama mereka. Tarahum ruka'an sujada, kamu dapat melihat mereka rokok dan sujud. Maksudnya mereka sembahyang jemaah, berjemaah. Dari peperangan buat sembahyang jemaah, dan biasa sembahyang jemaah juga, sembahyang jemaah dah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka berjuang, mereka berdakwah, mereka beribadah kerana mencari kelebihan daripada Allah dan keredaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda mereka pada muka-muka mereka iaitu kesan sujud cerahnya muka mereka kesan sujud zalika masaluhum fit Taurah, itulah sifat-sifat mereka sahabat dari Taurat. Sifat sahabat Nabi dari Taurat wa masaluhum fil Injil, dan sifat mereka dari kitab Injil. Ada sifat dari kitab Injil Taurat, ada kazar'in akhraja syata'ahu. Ini perbandingan macam mana Allah Ta'ala memberi kekuasaan dan kekuatan dan pemerintahan kepada umat Islam ni. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi, seperti tanaman yang keluar dia punya tunas dia, fa'azarahu maka makin besar, makin kasar, fastawa sehingga tegak atas batangnya maksudnya Tuhan buat bandingnya pokok Islam ni ibarat asalnya lemuh biji benih lemuh dah kemudian membesar sehingga jadi pokok besar apa usaha ni setengah ahli tafsir kata kazari'in akhrajahu fa'azarahu fastaghladu ni zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar fastawa ala suqi ni zaman Utsman. Zaman Utsman ni pokok besar kayu besar, boleh meneduhi orang ramai yujibu zurra'a, sehingga petani-petani kagum dengan melihat pokok ni ranumnya, apa dia lebatnya, apa dia ranum tu buah panggil tak, rimbunnya, dia punya daun dia, dahan dia besarnya liyaghidha bihumul kuffar, supaya menakutkan dengannya kafir. Ni zaman Utsman, siapalah zaman Khilafah Utsmaniyah, hampir 1,300 tahun 1,300 tahun Islam merentah. Baru 1 tahun baru ni Islam jatuh ni, baru 100 tahun baru. 1,400 tahun Nabi 1,300 tahun ni Islam merentah ni. Afrika, Mesir, Iraq, habis semua sekali Islam ambil belakang. Eropah ambil belakang sepertiga dunia, separuh dunia Islam memerintah kaya Islam kaya lagi, ahli ulama ulama ilmu banyak belakang itu masuk apa dia fastaghladu fastawa ala suqi yujibu zurra al-yaghil bil kufar. Orang kafir sangat dengki, sangat marah sebab itulah usaha mereka nak memecah belah ke, nak menjatuhkan, nak memecah belah ke, nak memerintahkan umat Islam ni. Jadi umat Islam ni baru saja jadi insya-Allah di akhir zaman ni Islam akan kembali semula. Sekarang ini Islam tekan pula habis tekan belakang wa'adallahu alladhina amanu, Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka keampunan dan pahala yang besar jadi pahala besar dan keampunan ni boleh pada Nabi dan para sahabat, kerana mereka lah yang bawa apa dia benih Islam ni, dan mereka lah yang mengembangkan Islam dengan tauhidnya, dengan Quran hadisnya dengan ajaran Islam yang betulnya, hukum hakim semua sekali jadi itu sifat sahabat dan sifat Nabi yang Tuhan sebut dalam Taurat dan Injil. Itulah menunjukkan kebenaran yang tidak boleh nafikan lagi itulah
seberingkah lah berkenaan dengan habislah berkenaan dengan apa dia, nama-nama dia keturunan Nabi. Dia belakang ni bukan nama Nabi dah, tapi sebutan Nabi lah, sebutan Nabi. Dia berita gembira tentang Nabi ni bermula Nabi Ibrahim sehingga Nabi Isa, bahkan dalam Taurat dan Injil disebut. Dan sehinggalah semua Nabi-Nabi mengetahui tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW. Jadi di akhir zaman ni pun Islam akan muncul kembali dan akan ditegakkan Nabi Isa AS dan Imam Mahdi lah. Imam Mahdi lah. Jadi Nabi Isa akan kembali ke dunia ni untuk menegakkan Al-Quran. Fayaqtul apa dah? Fayaqtul salib, fayaqtul khanazir, wa yad'ul jizyah. Nabi Isa akan bunuh babi, akan mematahkan salib dah. Dia akan menyebabkan orang Kristian masuk Islam juga. Wa in min ahli kitab illa yu'minu bihi qabla mautih. Ahli kitab pun akan masuk Islam juga dah. Dari Islam akan bunuh Yahudi Kristian, akan bunuh dah. Ya Yahudi hadza Yahudi, ya Muslim hadza Yahudi, warai uqtulhu dah. Wahai Islam, wahai Muslim, ni Yahudi, bunuhlah mereka dah. Jadi insya-Allah Islam kita akan tengok semula apa dia akan ditegakkan semula di akhir zaman insya-Allah taala dah. Jadi itu sajalah. Jadi bila lenyapnya Islam maka berlakulah kiamat dah. Berlakulah kiamat dah. Jadi kemuncak dunia Islam akan muncul sekali lagi dan akhirnya Dajjal akan masuk dia. Itu sajalah, wallahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum.